Sama dengan kita pada pagi ini, dua narasumber kita iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Akmal Nasri bin Kamal iaitu pegawai konsular Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita apa kabar? Alhamdulillah kita berdua sehat. Sihat, Lebih senang dipanggil ataupun disapa Nasri. Tuan Nasri, ya baik. Kita ucapkan selamat datang kepada Nasri. Okey, dan narasumber kita yang kedua, Auda, kami perkenalkan bersama kita pada pagi ini merupakan seorang pakar kesihatan mental bersama dengan Puan Hajah Norajlin Umi Natul Hafizan binti Haji Alimas. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke studio Rampai Pagi. Thank you so much. Alhamdulillah ya. Baik, bila kita menyebut mengenai dengan kesihatan mental ini ya, seperti yang dinyatakan oleh Mahirah tadi ya, setiap 10 Oktober merupakan sambutan Hari Mental Sedunia. Jadi ini yang akan kita fokuskan. Jadi untuk seterusnya tanpa melengahkan waktu dan kita menghematkan waktu yang ada, saya serahkan pada rakan seterusnya saya Mahirah. Silakan Mahirah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bermula daripada Tuan Nasri terlebih dahulu ya. Mungkin mukadimah dapat diterangkan berkenaan dengan forum ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Sebelum itu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana pihak Radio Television Brunei dan secara khususnya Rampai Pagi kerana sudi menjemput kami untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai forum yang akan diadakan, iaitu bertemakan Understanding Mental Health, Breaking the Conversation Between Different Generation. Ianya akan diadakan insyaAllah pada hari Sabtu 26 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 22 Oktober 2022 Masihi. Ianya akan bertempat di Dewan Utama Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam pada jam 8 pagi insya-Allah. Dan tetamu kehormat majlis adalah Datuk Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan ahli panelis yang kami jemput adalah Puan Fauziah Anani binti Haji Abdul Manaf, iaitu pegawai psikologi di Kementerian Kesihatan, dan panelis kedua adalah Dr. Siti Nur Hidayah binti Haji Abdul Latif, Associate Professor Universiti Brunei Darussalam, dan panelis ketiga adalah Ustaz Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, iaitu dari Kementerian Ahli-Ehwal Agama. Ya, baik. Itu dia Auda ya. Terima kasih Nasri ya di atas penjelasannya mengenai dengan forum yang akan mengambil tempat nanti, iaitu forum memahami kesihatan mental. Jadi kepada kita yang baru menyaksikan pada pagi ini, kita baru sahaja bersama dalam sesi wawancara di Rampai Pagi ini mengenai dengan forum memahami kesihatan mental di antara generasi berbeza. Baik, untuk seterusnya kita bersama dengan Puan Hajah Nora, lebih mesra dipanggil Puan Hajah Nora ya. Baik, kita ingin mengetahui Puan, inisiatif mengenai dengan acara Youth Mental Health Day 2022 ini, anjuran siapa dan melibatkan siapa agaknya? Mungkin dapat dijelaskan. Okay, thank you so much Ayah. Program ini, kira forum inilah adalah anjuran unit counselling dan pelbagai keperluan pembelajaran CD Learn Unit bahagian hal ehwal pelajar Universiti Brunei Darussalam dengan saya sendiri dari Cure Heart. Jadinya kenapa inisiatif ini kami ingin membagi tahu orang ramai jugalah kepentingannya kesihatan mental di kalangan masyarakat kita ni, bukan saja di tempat kerja dan juga di sekolah dan juga universiti adalah penting. So it's very important for us to raise this kind of awareness because kita ni pun tahu masa ini selepas pandemik ini bermacam-macam telah terjadi. Ada yang merasa kesunyian, ada yang
tidak dapat mengadaptasi dengan the new normal, jadinya ia boleh mengefek individuals and also family punya kesihatan mental Ya, ini lah. sedikit sebanyak ya Yes. ada itulah menjurus kepada kesihatan mental ini ya. Ya, betul. Ya, baik. Okey. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Tuan Nasri. Mungkin dapat dikongsikan mengapa perlu ada kemahiran komunikasi yang efektif khususnya berkenaan dengan topik kesihatan mental ini, Tuan? Okey, terima kasih. Mengapa ada pentingnya ada komunikasi yang efektif ini? Komunikasi yang efektif ini terbahagi kepada dua sebenarnya. That we need to be aware. Yang pertama adalah verbal communication yang Tani selalu bercakap macam mana ni ya. And then kedua ianya memainkan peranan yang paling besar ialah non-verbal communication dari segi tingkah laku Tani yang Tani Indah bercakap dari segi anulah our action ni. Okay. And then kenapa pentingnya? Because one of the reason adalah untuk membina hubungan yang baik di antara satu dengan lain. Terutamanya kepada individu yang menghadapi isu kesihatan mental dan untuk mengurangkan kurang faham misunderstandingnya orang kita ni between each other tu. Betul. Ya, Alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya pentingnya ya kemahiran komunikasi efektif khususnya berkenaan dengan topik kesihatan mental ini. Dan seperti yang telah dikongsikan, insya-Allah ianya forum ini akan diadakan ya pada hari Sabtu ya. Insya-Allah. Insya-Allah ya akan diadakan pada 22 Oktober 2022 ya di Dewan Utama Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga nih Tuan, apakah perbezaan antara generasi X, Y dan Z? Okay. Terima kasih. Banyak perbezaannya sebenarnya. I would like to refresh this question. Generasi kita gabungkan generasi X dan generasi baby boomers. Generasi baby boomers ni adalah individu yang lahir pada tahun 1946 sehingga 1964. Manakala generasi X ni yang lahir pada 1965 sehingga 1980. Kita gabungkan ini pasal Indah berapa jauh gapnya. So ini pun diketahui sebagai generasi the lost generation because diorang lahir pada zaman setelah peperangan dunia kedua. And then generasi Y adalah millennial generation, iaitu saya sendiri yang lahir pada sekitar 1981 sehingga 1996, iaitu di era di mana internet dan teknologi berkembang dengan secepatnya. And then saya ingin mencantumkan generasi Z dan generasi Alpha because Indah jauh juga gapnya, Indah banyak perbezaannya generasi kedua-dua ni. Generasi Z adalah individu yang lahir pada sekitar 1997 sehingga 2012. And then generasi Alpha adalah mungkin anak-anak kita ni yang lahir pada tahun 2013 sehingga insya-Allah 2024. And then kalau tadi melihat kembali ya generasi perbezaannya, zaman ibu bapa kita ni generasi baby boomers dan generation X itu mereka dilahirkan belum lagi ada banyak penggunaan internet ni. Belum lagi ada smartphone apa. Dorang menggunakan typewriter ni and then menggunakan digital typewriter. And then berpindah lagi zaman kami iaitu zaman milenial, barutah komputer tu telah diciptakan and then ini pun mengakibatkan dengan isu-isu kesihatan mental juga. And then we move lagi to another generation, generasi generasi Z dan Alpha, di mana smartphone telah diciptakan and then this is what we call as the loneliest generation. Betul. Because
kalau tadi pergi ke restoran kan, yang tadi nampak kalau makan di restoran bersama keluarga, generasi yang Z dan Alpha ni tadi nampak diorang main on the phone. They attached to the digital masing-masing sibuk. Iyalah. Masing-masing sibuk dengan instead of gadget atau instead of bercakap dengan keluarga. Kalau zaman-zaman milenial dan mungkin bapa-bapa kita ni yang zaman Y dan baby boomers, kita ni lebih prefer bercakap face to face satu. Betul. Jadi rasa lebih selesa lagi ya. Iya. Betul. Kita ni Y lah tu Mahira. Kan betul, saya. betul. Mahira bukan Y. Y. Ya, betul. Sama Y. Baik, kembali kita bersama dengan Puan Hajah Nora ya. Baik Puan, kita ingin mengetahui kenapa pentingnya bercakap mengenai dengan perbezaan generasi ya. Jadi kenapa pentingnya untuk memahami kesihatan mental di kalangan remaja? Okay, I think what we have to understand is that masa ni kan, ya tentu yang Nasri katakan social media. Social media ni everyone is just one click away. Betul. Jadinya kita ni tidak ada komunikasi itu with remaja, with family is menjadi berkurangan. This is one sebenarnya timbul masalah masalah kesihatan mental ni ya. So seperti mana yang kita ni ketahui juga ada seperti saya akan menceritalah silakan. Ada example, ada one of this mother ia punya daughter ni sebenarnya ada masalah kesihatan mental tapi mereka tidak dapat mendetect early ia punya sign itu. Tapi so anak ini has been withdrawing from the house, has been withdrawing, always isolating in the room, and there's been even kalau makan pun kita ni selalu makan bersama-sama kan, itu pun sudah berkurang. Jadi inilah sign-signnya yang mesti kita ni lihat juga di kalangan remaja ni, because dorang sudah kita ni tahu di Brunei lah, kita ni ada sekolah menengah, and then kita ada agama lagi, and ada tuition lagi. So dengan sesi-sesi yang mereka lalui tiap hari ni boleh membagi, we can give stressful situation bukan saja orang dewasa yang stres ni, kanak-kanak remaja juga. That's why it's very important untuk kita ni membicarakan tentang kesihatan mental di kalangan remaja ni, so that kalau kita ni detect this kind of sign ni, kita ni boleh mengencourage kita ni punya anak, ataupun kita ni boleh mengencourage anak buah kita ni to okay, maybe I see there's a sign that sign of withdrawal or sign of macam ada anxiety kan, depression, then maybe we would like us to bring you to help for professional help lah. Jadinya that's why it's very important, because masa ni pun juga kalau kita ni kan tahu rate of suicidal itu bukan di Brunei tapi di tempat lain nanti makin meningkat. Makin meningkat itu pun kalangannya kebanyakannya remaja. Remaja betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi itulah ya kenapa pentingnya untuk memahami kesihatan mental ini, bukan sahaja bagi peringkat umur warga emas ataupun sebenarnya remaja ya juga diambil perhatian juga kanak-kanak ya. Ya, kalau tadi Tuan Nasri ada bercerita mengenai dengan perbezaan antara generasi X, Y dan Z. Jadi bagaimana juga penerimaan generasi X, Y dan Z ini terhadap isu kesihatan mental ini? Mungkin ada perkongsian lain lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau ada banyak perbezaan lah antara generasi boomer, generasi X dengan generasi millennial. Alhamdulillah generasi millennial ini, generasi Y, kami alhamdulillah amat open minded, talking about mental health ini. Ya, lebih terbuka lagi. Lebih terbuka. Betul. Kalau di compare dengan generasi ibu bapa kita ni, tapi kita ni tidak boleh menyalahkan generasi mereka, because generasi mereka ni berbeza dengan generasi kita ni. Betul. Because of the impacts of the environmental, the social, ataupun memainkan peranan. Okay. Kalau generasi Z dan Alpha lagi amat terbuka. Kenapa? Because of the ciptaan social media ni, they are more open of sharing their information within the social media. Itu berijab ni sebenarnya. Because generasi Z dan Alpha, I'm a bit concerned about this generasi, because
because of the booming of the social media ni kan, the excessive usage of social media ni, durang indah bercerita dengan masalah isu kesihatan mental ni dengan ibu bapa mereka yang lahir pada tahun milenial ataupun yang lahir pada tahun sebelumnya baby boomer yang sebelumnya. Kerana mungkin sukar agak ibu bapa kita ni, generasi ibu bapa nenek kita ni untuk memahami generasi yang baru-baru ni, generasi Z dan Alpha. That's why durang lebih rela mengongsikan masalah mereka ini ke halaman media, Instagram, Facebook apa. Kalau tadi melihat atau most commonly lah secara keseluruhan lah saya bercakap. Ini semuanya, tapi ke rata-rata kebanyakannya that's how it is. Even makan pun social media. Ini ketagihan sudah. Ketagihan dari segi behavioral. Itulah yang berlaku hari ini lah ya. Betul sekali. Dan mungkin kalau menurut Puan Hajah sendiri ya, apa kelebihan untuk kita ni menghadirkan diri pada acara kesihatan mental ini? Okey, betul. Kelebihannya memang banyaklah because this forum kami bukan saja membuka untuk remaja tapi untuk parents as well. Itulah yang kami itu kan dengan topik atau apa tadi topiknya? Kita ni punya data. Understanding mental health. Yes. Between generations. That's why it's important because tadi kan melihat macam mana kita ni kan membreak that stigma, membreak that communication, that conversation between generasi-generasi ni lah. So parents boleh datang, everyone kami boleh invite, kami invite masyarakat and boleh datang hadir dalam forum ini because forum ini kami sediakan dalam berbagai background juga yang tadi Nasri mention. Panelis kita ni dari kesihatan Ministry of Health, kita ni ada dari KAFA. Jadi kami boleh membuka lagi because kadang-kadang juga to mention dari kesihatan mental ni bukan saja fizikal tapi spirituality itu is also important. So that's why dalam forum ini kami akan membincangkan dari segi psikologi, spiritual dan juga adalah dari psikologinya. Okey, baik. Jadi kalau untuk membuat pendekatan ini, mungkin dapat dijelaskan, saya kurang pasti siapa yang akan menjelaskan ini. Bagaimana cara orang ramai untuk turut berpartisipasi dalam forum ini, turut serta? Macam mana caranya? Siapa yang akan menjelaskan? Maksudnya? Boleh. Pendaftaran. Okey, I think saya boleh adalah secara rinci. Mungkinkah ia sudah ditutup untuk penyertaan ataupun bagaimana silakan. Okey, for forum ini kami akan mengadakan di UBD Chancellor Hall. So memang kami punya target ini kalau boleh seramai-ramainya lah 500 to 600. Tanpa mengenal usia. Yes, tanpa mengenal usia. So registration itu kita boleh ke Instagram kami _Curhat ataupun CDLearn, CDLearn punya Instagram. Jadinya di sana kami ada membagi link, ada poster siapa panelis kami dan juga di mana registration itu. Jadinya registration ini boleh boleh mulai start hari ini pun boleh register sudah sampai hari 21 Oktober tu nanti. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita ada poster yang ingin kita kongsikan. Mungkin dapat dikongsikan sekali lagi antara panelis yang akan ini dia yang akan ikut serta. Jadi kita dapat dikongsikan sekali lagi. Okey. Terima kasih. Forum ini akan diadakan pada insya-Allah 26 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 22 Oktober 2022 yang ianya bertempat di Dewan Utama Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. InsyaAllah ianya akan dimulai pada jam 8 pagi. Dan tetamu kehormat yang turut serta hadir adalah Dato' Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad, iaitu Kementerian Belia dan Sukan. Dan insyaAllah datanglah ramai-ramai untuk memeriahkan lagi acara tersebut. Baik, itu dia order secara jelas telah pun diterangkan oleh Tuan Nasri sendiri. Baik, Mahira. Iya, dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Nasri. Mungkin dapat dikongsikan juga satu atau mungkin beberapa tips untuk memulakan perbualan tentang kesihatan mental di antara berlainan generasi. Contohnya generasi ibu bapa ataupun generasi anak-anak ataupun milenial ini, Tuan. Silakan. Okey, terima kasih.
when it comes to tips ni, mungkin tani boleh yang orang putih, everything starts at home. Bukannya di sekolah apa, everything start at home. Kalau boleh para ibu bapa dinasihatkan untuk bertanya khabar, berinteraksi, bukannya berkurang dibiarkan anak tu berkurang di bilik memain dengan digital devices. Because kanak-kanak masa ni yang baru lahir 1 tahun sudah pandai YouTube. Betul. Lancar tangannya. Atau so ani memang anulah very worrying lah. So itu adalah salah satu tipsnya. Tani menggalakkan perkongsian isu kesihatan mental ni, bukannya tani didiamkan. Kalau tani diam mengenai masalah isu kesihatan mental ini, ia akan menguatkan lagi stigma mental health ini. Sebenarnya tani akan mengkombat the stigmatization of mental health ini kan. Betul. And then kedua, mungkin kalau kanak-kanak itu kurang mau bercakap, mungkin boleh menggunakan kaedah arts therapy. So they can draw, they can journaling to express dorang punya perasaan itu. Kadang-kadang kanak-kanak ni indah pandai meluahkan perasaan melalui kata-kata. Mungkin dari segi journaling, melukiskah, dari sana tani membantu untuk berkata-kata lah. Ya, memang satu tips yang agak menarik dan juga berguna ya kepada para ibu bapa untuk kita terapkan kepada anak-anak kita ni. Seperti yang nyatakan, memang anak-anak memang tidak dapat meluahkan ya. Ada saja yang terbuku dalam hati. Jadi menggunakan tips yang telah pun dikongsikan tadi, mungkin kita boleh membiarkan mereka melukis ya. Mungkin daripada lukisan itu ada sebenarnya yang tersirat ya di dalam hati mereka ya. Ya, tapi kadang Mahirah ya, ada lain orang lain mungkin masalah yang dihadapi dan akan berlaku pada diri mereka sendiri. Mungkin kepada puan ataupun tuan sendiri dapat menjelaskan, bagi khususnya kita fokuskan kepada para remaja kita, mungkin mengalami masalah-masalah ini yang mungkin sudah terlalu berat bagi mereka. Pada siapakah mereka dapat merujuk perkara ini, mungkin dapat dihubungi, dapat membantu mereka di luar sana? Silakan. Okay, maybe saya boleh menjawab yang silakan. Okay. So masa ni pun kena tahu Talian Harapan masa ni famous Talian Harapan 145. So for bagi remaja, okay, boleh menelefon lah 145 ini untuk membuat sesi sesi counselling, to set an appointment ataupun untuk menelefon dulu 145 and then boleh membuat sesi counselling itu di psychologist divisions lah. Dorang ada 3 divisions pulang tu di MOH. Okay. Jadinya selain MOH, kami juga ada, you can go to Curehart, you ada information yang ada Instagram kami _Curehart, or you can go to Clarity Sendirian Berhad. Di Clarity juga kami ada mensediakan different background of psychologists and counselor also. For Clarity, you can go to hajanora.clarity Brunei. And then di sana ada informasinya lah, because walaupun kami ada berbagai counselor ni, kami ada counselor untuk kanak-kanak, kami ada counselor untuk keluarga, marriage counselling and divorce. Jadinya kalau sekiranya remaja-remaja ingin membuat sesi counselling, bolehlah check out our Instagram, and then insyaAllah kami akan boleh menolong. And then if not, just call 145. 145. Yes. Baik, Puan. Mungkin secara counselling yang dimaksudkan itu, adakah ianya dibuat secara terbuka pada mereka-mereka yang bermasalah, khususnya remaja, atau persendirian antara satu one by one? Okey. Jadinya sesi counselling ini dibuat secara rahsia. Rahsia lah. Confidentiality itu memang kami cakaplah dengan etika kami sebagai counselor juga. Okey. Baik, itu dia para remaja sekalian. Jadi jangan takut, ada tempat untuk kita ni sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah ia akan diadakan forum memahami kesihatan mental di antara generasi berbeza ini. InsyaAllah akan diadakan pada 22 Oktober 2022 masih di Dewan Chancellor Hall Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih sekali lagi pada kedua-dua tetamu kita dan kita harapkan mudah-mudahan forum yang akan diadakan berjalan dengan lancar ya. Betul sekali. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.